Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi, selamat berhujung minggu. Kepada anda yang sedang menonton, saya ucapkan selamat bercuti berehat bukan bercuti. Kita semalam ke kemarin diumumkan oleh Perdana Menteri, raya tahun ni kita boleh rentas negeri sekiranya dah divaksin 2 kali. Tapi kalau ikut keadaan sekarang ni, tak mungkin dalam masa terdekat ni kita divaksinkan. So raya dekat rumah ni tahun ni. Okey, tak kisahlah apa pun, kita jaga kesihatan kita baik-baik. Okey, hari ni dah 2 hari saya tak buat sesi live. Hari ni baru kesempatan, minta maaf hari ni baru kesempatan, agak sibuk sikit. Okey, hari ni saya nak jawab satu saja soalan, short video, sebab saya ada appointment sekejap lagi. Okey, satu soalan saja datang dari Puan Zanita Seri Kembangan. Okey, Puan Zanita Seri Kembangan. Okey, kalau Puan Zanita sedang menonton, boleh komen kat bawah. Siapa yang sedang menonton pun anda boleh komen kat bawah. Mungkin kita boleh sama-sama saling berkenalan. Okey, soalan dari Puan Zanita dari Seri Kembangan ni, adakah normal kalau minum air dalam 20 minit dah rasa nak buang air kecil? Normal atau tak kalau kita buang, kalau kita minum air 20 minit sekejap lagi kita rasa nak buang air kecil? Jawapan dia adalah normal. Jawapan dia adalah normal. Dia bila kita dia bergantung pada berapa banyak yang kita minum, kuantiti air yang kita minum pada sesuatu masa. Bergantung juga apa aktiviti yang kita lakukan. Adakah aktiviti yang kita lakukan tu menyebabkan kita berpeluh banyak? Tengok juga faktor cuaca. Adakah ketika itu cuaca terlalu sejuk? Semua tu memainkan peranan. Okey, kemasukan air ke dalam tubuh badan akan balance dengan pengeluaran air dari tubuh badan. Jadi soalan Puan Zanita ni, adakah kalau kita minum air lepas 20 minit tu kita rasa nak buang air kecil, adakah normal atau tak normal? Masih dikira normal. Kita minum, sekejap lagi kita rasa nak buang air kecil, masih dikira normal. 20 minit itu masih dikira normal. Masih dikira normal. Tetapi tengok kadang-kadang kalau kita buat aktiviti lasak contohnya, kita buat aktiviti lasak, kita bersukan, ketika tu kita berpeluh, biasanya bila kita minum air kita tak rasa nak kencing. Sebab pengeluaran air itu air dalam tubuh badan kita ni dikeluarkan melalui perpeluhan. Kalau aktiviti bersukan, tengah bersukan peluh-peluh ni, bila kita minum air, rasa nak terkencing tu tak adalah nak immediate. Dia tak adalah sekejap lagi rasa nak buang air, tak. Sebab air dalam tubuh badan kita ni sedang disingkirkan melalui perpeluhan. Yang ni berbeza kalau kita, tak sama keadaan kalau kita berada di tempat cuaca sejuk. Kalau sejuk kita rasa nak terkencing. Itu pun normal juga. Jadi bergantung juga. Kalau dalam tempoh 20 minit tu masih dikira normal. Jadi kalau kita nak tahu kita ni ada masalah apa ke, ada masalah buah pinggang ke, asyik rasa nak terkencing pun possible juga. Ini semua kena check up lah. Tengok keadaan tubuh badan lah. Tapi kalau kita berada dalam keadaan tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada masalah buah pinggang, minum air lepas tu rasa nak terkencing, itu normal. Tapi kalau kita ada masalah buah pinggang, kita ada masalah kencing manis, tu kita rasa kram nak terkencing, itu boleh jadi simptom kepada kencing manis, dan simptom boleh membawa kepada buah pinggang juga. Yang tu kena check up, kena buat assessment dengan check up dengan doktor perubatan lah.
Okey, hari ni kita belajar sikit berkaitan dengan buah pinggang. Buah pinggang ni adalah salah satu organ dalam tubuh badan kita yang mana boleh bekerja sekiranya salah satunya rosak. Kita sekarang ni kita sekarang ni, pada keadaan sekarang ni yang kita sihat ni, kita bukan bergantung pada kedua-dua belah buah pinggang. Kita bergantung pada satu buah pinggang. Satu lagi sebenarnya spare. Sebab itulah kita boleh derma satu lagi buah pinggang kita kepada orang lain. Satu saja bekerja. Sebenarnya satu tu adalah spare. Kedua-duanya bekerja, tapi dia boleh bekerja satu biji saja. Satu lagi tu dia lebih kepada spare. Jadi hargailah buah pinggang kita. Kalau satu rosak, salah satunya rosak, kita boleh hidup lagi salah satu. Kalau kedua-duanya rosak, maka sama ada kita melalui transplant, pemindahan buah pinggang, kena tunggu queue untuk penderma organ, ataupun kita dialisis seumur hidup. Okey. Sebab apa buah pinggang boleh rosak? Ini topik yang saya dengar, yang saya ambil info ni datang daripada nefrologis, pakar buah pinggang, bukan datang pada saya, pakar buah pinggang. Okey, mari kita tengok, mari kita belajar sikit. Okey, kalau buah pinggang berlakunya kecederaan yang kita panggil acute injury, kecederaan akut, bahasa Melayunya akut. Okey, boleh disebabkan pengaliran darah ke buah pinggang mengalami gangguan, kan? Buah pinggang ni adalah salah satu organ yang mana dia tapis darah. Kita boleh katakan dia sebagai filter darah. Buah pinggang ada kaitan dengan jantung, ada kaitan dengan paru-paru, ada kaitan dengan salur darah. Of course lah, apa-apa yang melibatkan darah, jantung, buah pinggang, paru-paru, tiga organ ni dia ada salur darah dia. Sebab itulah kalau anda perasan, kalau orang yang ada masalah jantung, kalau ada masalah berkaitan dengan boleh jadi paru-paru, dia akan berakhir dengan rentetan dia mesti ada kaitan dengan buah pinggang nanti. Sebab itulah ini, ketiga-tiga ni dia melibatkan darah. Jadi kalau ada gangguan, gangguan bekalan darah ke buah pinggang, disebabkan apa? Boleh jadi disebabkan dehidrasi. Tubuh badan kita tak cukup air pun, maka buah pinggang bermasalah. Tubuh badan kalau kita tak cukup air, kurang minum air pun boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Sebab apa? Apa kaitannya? Kaitan dia bila tubuh badan kita kurang air, bila tubuh badan kita kurang air, maka ke mana perginya garam mineral yang berlebihan dalam tubuh badan? Dia perlu disingkirkan. Garam mineral tu berada dekat mana? Garam mineral berada dalam darah kita, dalam sel dan aliran darah kita, kan? Maka dia perlu disingkirkan. Bagaimana disingkirkan? Dia bawa darah tu, dia bawa garam mineral, kan? Lepas tu dia bawa pergi ke buah pinggang. Buah pinggang akan proses untuk disingkirkan bersama urea, amonia dan sebagainya, air kencing. Tapi kalau ini semua memerlukan jumlah air yang cukup. Kalau air dalam tubuh badan kita kurang, maka darah akan jadi pekat. Jadi pengaliran darah tak berapa efisien. So dehidrasi juga menyebabkan gangguan bekalan darah ke buah pinggang. Jadi kita kena minum mesti cukup air. Macam mana kita nak tahu cukup air? Nak tahu kita cukup air atau tak, jangan minum dalam keadaan kita sedang haus. Bukan kata haus tak boleh minum. Bukan. Maksudnya jangan tunggu haus baru nak minum. Tak haus pun minum. Minum ni dia kena sentiasa. Dia bukan tak boleh banyak sekaligus minum guduk 1 liter at one time. Tak boleh, bahaya. Kita minum sikit, satu cawan, mungkin satu cawan sejam, sikit sentiasa diisi dengan air. Kalau kita selalu buat aktiviti lasak, kita berkebun, kita bersukan, benda yang lasak yang menyebabkan kita sering berpeluh, maka kena minum kerap. Tak boleh banyak sekaligus. Kalau banyak sekaligus, sekali masuk 1 liter, sekali masuk 2 liter,
Bahaya untuk buah pinggang juga, sebab volume darah, isi padu darah akan meningkat secara mendadak, drastik. So buah pinggang akan bekerja lebih keras untuk singkirkan air berlebihan. Ini bahaya juga, tak boleh. Jadi kena minum air cukup. Jadi air cukup ni dia tak ada satu sukatan yang tepat. Kita tak boleh cakap orang setiap hari kita kena minum 3 liter air. Kita kena minum setiap hari, kena minum 4 liter air. Tak ada sukatan khas. Dia bergantung pada tubuh badan. Baby, air dia tak sama dengan orang kanak-kanak 3 tahun. Kanak-kanak 3 tahun tak sama pengambilan air dia untuk sama dengan kanak-kanak 12 tahun. 12 tahun tak sama dengan umur 20 tahun. 30 tahun tak sama dengan umur 40 tahun. Berbadan besar tak sama dengan berbadan kecil. Lelaki tak sama dengan wanita. Kerja cikgu tak sama jumlah air yang kerja buruh. Tengok. Jadi tak ada sukatan. Cuma ada garis panduan lah. Ada garis panduan dibuat general. Kena minum 8 gelas satu hari. Itu adalah general. Sebab apa dikeluarkan general macam tu? Supaya orang jangan kurang 8 gelas. So dia nak bagi panduan supaya jangan kurang 8 gelas. At least lah 8 gelas. So itu adalah minimum. Tapi jumlah yang betul sebenarnya, kalau betul-betul kita nak ni sebagai panduan kita, sebenarnya bergantung pada berat badan kita. And saya pernah bagi tahu formula generalnya adalah berat badan darab 0.04. Kita nak tengok keperluan. Berat badan saya katakan 60, darab 0.04 bersamaan dengan 2.4. Betul tak? 0.04 darab 60 sama dengan 2.4 liter. 2.4 tu maknanya 2.4 liter. 2.4 liter tu bukan maksudnya saya kena minum 2.4 liter air minum, tak. 2.4 liter tu termasuk air yang ada dalam buah. Kita makan buah tembikai, air dalam buah tembikai tu termasuk. Kita minum sup sekejap lagi, kita makan sup ayam tengah hari nanti, air dalam sup tu termasuk. Apa-apa benda yang consider sebagai liquid air, cecair yang masuk dalam tubuh badan, itu 2.4 liter. Jadi macam mana kita nak sukat yang kita makan buah, air dalam buah tu? Tak perlu sukat. Itu hanya agak-agak. Kalau 2.4 liter maksudnya lebih kurang, kalau air yang kita kena minum mungkin dalam 1.8 ataupun 2 liter saja. Lebih balance lagi 0.4 tu kita ambil daripada makanan. Itu hanya general formula. Tapi kalau betul-betul nak tepat jumlah air yang kita kena minum, monitor air kencing. Saya dah banyak kali cakap, betul-betul kita nak tahu keperluan air kita adalah monitor air kencing. Air kencing jangan terlalu cair, jangan terlalu pekat, jangan terlalu warna cerah sampai warna putih jernih, jangan sampai terlalu kuning pekat sampai berbau. Dia just nice, kuning-kuning cair macam tu. Itu maksudnya air kita cukup. Lepas tu kita boleh tengok kulit kita, monitor kulit kita. Jangan kulit kita terlalu terlalu kusam. Macam ni kita nak tahu kusam? Anda boleh tengok kulit ni, anda toreh. Saya ada tak? Toreh sikit, ada tak warna keluar putih-putih tu? Ada macam putih kan. Itu maksudnya kulit anda tak cukup lembap. Kalau kulit kusam, kulit kering, itu maksudnya tak cukup lembap, moisture dia kurang, maksudnya kurang minum air. So itu, kalau badan kita dehidrasi, maka akan mengganggu bekalan darah ke buah pinggang. Dehidrasi salah satu yang boleh penyebab masalah acute pada buah pinggang kita. Okey. Apa lagi? Itu dehidrasi. Boleh jadi kalau kegagalan kecederaan acute ni, boleh jadi disebabkan kehilangan darah juga. Kalau darah kita hilang mendadak, contohnya kita mengalami kecederaan, aksiden sebagainya, darah
hilang banyak. So boleh menyebabkan kecederaan akut pada buah pinggang kita. Penyempitan salur darah pun boleh menyebabkan masalah gangguan bekalan darah ke buah pinggang. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kerosakan. Kerosakan ni disebabkan apa? Boleh jadi disebabkan sesetengah ubat-ubatan. Dia tak semua. Orang salah faham. Orang hanya ingat orang kata makan ubat ni boleh rosakkan buah pinggang. Dia tak semua ubat. Memang betul tak semua ubat. Dia ada beberapa ubat. Yang saya tahu salah satunya adalah painkiller, steroid. Ini semua boleh diambil, tapi perlu ada kawalan dan dosage yang tepat daripada doktor. Sebab tu kalau anda tengok painkiller, dia akan kata makan jika perlu. Sebab dia efficacy dia, effectiveness dia memang berkesan pada hilangkan sakit. Tetapi jika perlu tu maksudnya dia mesti ada side effect. Dia mesti ada kesan sampingan dia. Kita panggil adverse effect dia berapa persen. Adverse effect dia pada kerosakan buah pinggang berapa persen kalau diamalkan. Setiap ubat dia ada kita panggil adverse effect dia. Ada certain ubat. Tapi yang orang faham ubat kencing manis, ubat darah tinggi boleh menyebabkan buah pinggang. Sebenarnya tak. Kalau anda tengok kalau anda buat survey sendiri dulu. Cuba tanya. Biasanya kalau orang yang dia takut nak makan ubat, dia kata kalau orang dia ada masalah kencing manis. Ni saya banyak kali saya jumpa. Dia ada masalah kencing manis, ada darah tinggi, tak nak makan ubat. Dia kata takutlah kalau makan ubat ni, orang kata kalau makan ubat kencing manis, ubat darah tinggi, dia boleh rosakkan buah pinggang. End up dia tak makan ubat. Bila dia tak makan ubat, kencing manis dia naik melambung-lambung. Dah lah makanan tak kawal, ubat pun tak makan, kencing manis dia melambung-lambung. Dalam masuk hospital, kena buat dialisis. Buah pinggang masih rosak. Bukan disebabkan ubat tadi, sebab dia tak makan pun, disebabkan kencing manis. Yang tu yang banyak berlaku di Malaysia. Jadi memang ada certain ubat, tapi bukan ubat kencing manis, darah tinggi tak. Saya dah baca dia punya adverse effect, tak. Dia ada sesetengah ubat steroid, sesetengah ubat painkiller. Spesifik ubat tu wallahualam saya tak tahu apa jenis ubat dia. Tak semua painkiller, tetapi ada certain painkiller. Itu kena rujuk doktor lah. Okey. Buah pinggang rosak disebabkan ubat-ubatan boleh, ataupun disebabkan inflammation. Radang pun boleh juga. Radang, jangkitan kuman yang boleh menyebabkan buah pinggang rosak terus. Dan saya pernah jumpa, dia tak ada masalah kencing manis, dia tak ada darah tinggi, tapi dia ada radang. Dia kata doktor sahkan buah pinggang dia rosak disebabkan jangkitan kuman. Kalau jangkitan kuman pun boleh bahaya juga. Sebab itulah amalan pemakanan sihat ni kena sentiasa berterusan. Bukan tunggu sakit baru terhegeh-hegeh nak apa benda nak makan. Kita tengah sihat ni lah. Sebab walaupun kita tak ada kencing manis, walaupun kita tak ada darah tinggi, tetapi kita tak jaga kita punya kebersihan, tiba-tiba nak berlaku jangkitan darah, boleh serang juga buah pinggang. Ini kita panggil inflammation, jangkitan kuman, boleh menyebabkan buah pinggang rosak terus. Ini bahaya. Okey, faktor yang ketiga, berlaku kerosakan buah pinggang ni disebabkan penyumbatan saluran kencing, urinary blockage, yang menyebabkan gangguan pengaliran air kencing keluar. Air kencing tak boleh nak keluar, ada penyumbatan. Sebab itulah kalau orang masalah buah pinggang, salah satu simptomnya adalah water retention, kaki sembab, air kencing tak boleh keluar. Maksud ada penyumbatan dekat situ. Sebab apa tersumbat? Boleh jadi disebabkan pembentukan batu karang, boleh jadi disebabkan ketumbuhan yang menyebabkan urinary tract tu dia sempit.
So bila darah tak boleh mengalir ke buah pinggang, disalurkan ke buah pinggang, maka buah pinggang boleh rosak. Tetapi kalau dekat Malaysia ni, kalau kita nak kaitkan dengan jangkitan kuman sebagainya, itu kita tak boleh nak terlalu elak sangat. Kita itu by chance. Kita tak boleh nak elak benda tu nak berlaku. Okey, apa yang kita boleh buat kalau kita tengok dekat Malaysia ni, buah pinggang banyak rosak disebabkan kencing manis, darah tinggi. Ini sangat popular. Sangat popular. Sebab itulah saya banyak kali pesan, kalau saya jumpa orang tu dah ada masalah kencing manis kan, of course lah dia akan tanya macam mana nak kawal masalah kencing manis dengan pemakanan dan sebagainya. Saya akan kata, first kali jangan tinggalkan ubat dulu untuk permulaan. Sebab apa? Sebab kalau dia ada masalah kencing manis, itu maksudnya dia tak jaga pemakanan dia. Kencing manis bukan tiba-tiba disebabkan jangkitan kuman, tak ada. Oh, genetik, tak ada. Kencing manis genetik boleh jadi, tapi dia bukan dominan. Dia ada percentage dia. Walaupun genetik, tapi environment factor tu menyumbang. Pemakanan menyumbang, lifestyle menyumbang. Okey? Mak saya ada kencing manis, saya tak ada kencing manis. Kencing manis mak saya pun under control sangat dah normal pun, bila kita jaga pemakanan. Jadi bila orang tu ada masalah kencing manis, maksudnya dia ada masalah pemakanan. Bila dia ada masalah pemakanan, okey, kena buat dua benda. Yang pertama, follow medication. Jangan tinggalkan ubat dulu. And makan ubat, sebab kita nak kontrol, kita tak nak dia mendadak glukos dalam darah ni tiba-tiba dia mendadak terus attack buah pinggang kita, rosak buah pinggang kita. Itu yang kita takut. So jaga betul-betul medication. Follow dia. Kalau kata makan sebiji sehari, 2 biji sehari, makan je dulu. Yang kedua, dah buat yang pertama, buat yang kedua. Yang kedua, jaga pemakanan. Kontrol pemakanan. Sebab yang dah rosak dalam ni, kita tak nak bagi dia rosak lagi. Jadi kita kontrol dengan ubat. Kita nak kontrol simptom kerosakan tu, simptom dia tu kontrol dengan ubat. Yang kedua, jaga pemakanan. Barulah pemakanan datang nombor 2. Bila jaga dua ni, pergi check up. Konsisten check up, selalu berhubung dengan doktor. Ada kesan tak, ada improvement tak? Saya dah betul-betul makan ubat yang doktor sarankan. Saya sekarang ni saya dah jaga pemakanan saya. Saya dah tak ambil dah gula tambahan. Saya dah tak minum minuman manis. Saya minum air kosong saja. Saya selalu bersenam. Kalau doktor kata ada improvement, maka doktor sendiri, ni part doktor sendiri akan advise dah tak perlu makan ubat. Yang ni yang terjadi pada mak saya sebenarnya. Saya cakap terus terang, mak saya umur selalu lupa lah umur mak berapa. Tapi dia lahir tahun 63, 59 kan. Yes, 58 lah, 58. Okay, 58. Mak saya umur 58 tahun 63. Umur 58, berat badan waktu dia timbang, baru ni depan saya dia timbang, berat badan 57, 58. Berat badan dia sama dengan umur dia, 50 lebih lah. Dulu badan dia agak gempat. Sekarang normal. Bila kita jaga pun, saya kata, mak, cut. Jangan mana-mana ni cut terus. Sikit pun tak payah. Sebab itulah bila kalau dia minum teh kosong, kopi pun suka kopi kelat-kelat. Kalau adik saya buat brownies, buat kek, buat kuih apa ni, dia rasa sikit je, dia kata takutlah mak nak makan. Dia rasa sikit saja. Lepas tu setiap hari dia akan buat brisk walking, buat exercise, jalan. Dia ada group dia, jalan keliling kampung. Bila dia buat macam tu, saya tengok bila pemakanan pun, time anak dia tak balik kampung, tak balik rumah, dia akan makan dengan abah saya. Dia makan beras perang, which is good. Kalau anak balik, sebab saya tak suka makan beras perang,
tak ada nikmat. Jadi kalau anak balik, dia masak beras biasa lah. Tapi kalau dia dengan ayah saya, maka dia akan masak makan beras perang. Tu banyak ulam, buah sentiasa ada. So bila tengok macam tu, saya nampak wah, rupanya boleh kawal. And yet tak ada langsung, tak perlu makan ubat dah. Kencing manis terkawal. Terkawal tu masuk 5.5, paling tinggi pun dalam 6 macam tu. Boleh. Ada yang kencing manis, bacaan kencing manis 12. Apa yang saya sarankan dekat dia, cut off dulu, cut off gula. Makan ubat, cut off gula. Gula tu antara penyebab gula tambahan. Semua jenis gula tambahan, tak kisahlah. Bila kita kata tukarkan gula putih kepada gula perang, orang makan gula perang tapi orang makan banyak. So no point juga. No point dia ambil gula perang, gula kelapa, gula Melaka, tapi ambil kuantiti banyak. Gula-gula sihat ni, yang orang kata sihat ni, tapi ambil dalam kuantiti banyak. No point juga. Baik dia ambil gula putih saja. Sebab no point. Gula is gula. Jadi kena kontrol. Kena kontrol. Even kalau kita dia gula tambahan, tapi kalau macam gula dalam makanan, gula dalam buah, gula dalam nasi, ini makan berpada-pada. Kita tak perlu tak perlu cut off pun, makan berpada-pada. Sebab itu adalah sumber energi kita. Kalau tak ada gula pun kita akan jadi hypo. Tetapi ini gula tambahan. Gula tambahan tu maksudnya kita sendiri menambah. Yang benda sedia ada, mangga manis, nenas manis, itu kita bukan tambah, itu dalam dia, itu memang dah sedia. Itu kita makan, tak ada masalah. Yang penting makan dan perut kosong. Sebab itu adalah salah satu sumber energi kita. Gula dalam nasi, dalam nasi ada gula sebab dia karbohidrat. Semua karbohidrat ada gula. Jadi bila dalam nasi ada gula, kita kena makan berpada-pada. Sebab itu adalah sumber energi. Kalau kita tak makan, jadilah hypo. Itulah sumber energi kita, sumber gula yang untuk buat energi. Tetapi yang gula tambahan ni kita tak perlukan. Kita tak perlu dia untuk energi kita. Gula tambahan inilah yang perlu potong terus. Biasakan minum air kosong. Biasakan minum. Sebenarnya air kosong ni lah yang hilang dahaga. Saya tak suka minum air manis, saya suka minum air kosong. Jadi ini antara punca. Jadi kalau orang yang ada masalah kencing manis, berhati-hati, cut off terus gula tambahan ni. Pada masa sama, cepat-cepat buat exercise. Mesti kena buat exercise. Dia tak ada cara lain. Walaupun kita jaga pemakanan pun, tak exercise, no point. Dia umpama kata kita beli kereta, kan? Kita beli kereta, kita tukarlah minyak hitam setiap bulan. Kita basuh kereta tu bersih-bersih body dia, kita vacuum setiap minggu, kita belalah kereta tu, tapi kereta tu tak pernah start engine, tak pernah bergerak. Itulah analogi kepada orang yang jaga pemakanan, makan makanan yang sihat, makan makanan yang organik, tapi tak exercise. Macam kereta tu lah. Beli kereta, jaga baik-baik, tukar minyak hitam. Buat apa tukar minyak hitam? Isi petrol, tapi kereta tu tak bergerak. Samalah. Kita makan makanan sihat, tapi kita tak exercise. Jadi makanan yang sihat tu nak buat apa pada tubuh badan kita? Kalau kita exercise, maka kita makan nasi, kita makan buah. Jadi gula tu dia boleh proses. Dia jadi energy, dia jadi kalori, dia jadi a part of our body. Dia jadi, kalau kita makan ikan, dia boleh jadi antibody. Sebab kita buat exercise, kita bergerak. Jadi kalau duduk saja je, tak boleh juga. Sebab itulah kalau orang duduk saja ni, saya tak nampak lagi cara pemakanan 100% boleh rawat sesuatu penyakit dengan pemakanan. Tak, dia ada check and balance. Tapi nak tak nak memang kena jaga pemakanan. Itu topik hari ni berkaitan dengan buah pinggang. Jaga baik-baik buah pinggang. Once dialisis, once kalau dah rosak, kena dialisis. Ada yang boleh pulih, ada boleh pulih, tapi sangat jarang.
ada berapa persen saja. Itu pun betul-betul kawal, betul-betul follow betul-betul perubatan. Saya nasihatkan dekat sini, kalau ada apa-apa penyakit yang kronik ni, jangan tinggalkan treatment. Itu nasihat saya. Walaupun kita nak buatlah cara alternatif, walaupun kita betul-betul pergi jumpa dietitian, nutritionist, nak cuba suplemen tu, cuba suplemen ni, boleh, tapi jangan tinggalkan treatment. Sebab kalau berlaku apa-apa, end up kita akan jumpa doktor juga. Itu saja. Baik kita jumpa doktor awal-awal supaya dia track ada medical history kita, barulah dia boleh advise kita. Tapi sebab saya tengok dia nak buat cara alternatif tapi tinggalkan treatment, maka bila berlaku apa-apa dia akan rujuk orang lain. Dia sepatut kalau kita rujuk orang tu, bila berlaku apa-apa, rujuk orang tu saja. Jangan pergi banyak sangat. Boleh naik, kita ada satu sumber. Sebab itulah saya pun, kalau saya advise pemakanan pun, biasanya saya akan advise jangan tinggalkan treatment. Sebab apa-apa pun yang alternatif ni, dia tak boleh buat assessment, dia boleh hanya advise. Saya pun hanya boleh advise, saya tak boleh buat assessment. Kalau orang tanya saya dalam online ke apa pun, saya tak boleh buat assessment. Sebab kita tak boleh nak check up, tak boleh nak sentuh dia, kita tak boleh nak check. So end up masalah apa? Kereta kita rosak, kereta kita tengah breakdown ni. Kenapa kita tak tanya komen guna online saja? Sebab apa? Mana ada orang buat macam tu? Lalas kena juga pergi bengkel. Sebab apa? Foreman yang terbaik dalam dunia pun dia tak boleh bagi advice secara online, sebab dia kena check dulu. Sebab apa breakdown? Kita ingat breakdown sebab gasket terbakar contohnya, ataupun air kurang. Oh, rupanya banyak itu rosak, ini rosak, itu bila dah check. Sama juga, kita ada masalah kencing manis. Kita ingat kita ada masalah kencing manis saja, kan? Selama ni kita lesu, kita penat, kita ingat ada masalah kencing manis saja. Kita pergilah buat tanya nasihat online, tanya orang tu lah, tanya orang ni lah, sibuk. Kita tak jumpa doktor at the beginning, at the first place tu kita tak jumpa doktor. Bila dah jumpa doktor, buat assessment, rupanya bukan masalah kencing manis ni, darah tinggi, ini buah pinggang dah tinggal 5%, renal function dah tinggal 5%, tu ada jangkitan kuman pula paru-paru, ini ada water retention, kena dialisis. Sedabak ubat. Lepas tu kita marah doktor sebab apa bagi ubat. Yang ni yang masalah orang ramai. Dia sebenarnya pemakanan, dietitian ke nutritionist ni, kita tak clash dengan doktor sebenarnya. Kita tak clash. Kita kalau betul-betul nutritionist, betul-betul dietitian, dia tak akan clash dengan doktor. Dia seiring. Sebab kedua-dua ni adalah ahli sains. Ahli sains tak mungkin dia against each other. Saya ahli pemakanan, kita tak against dengan sains. Kita faham benda tu. Sebab kita baca, kalau yang betul-betul sains lah, kalau yang main celup-celup ni saja-saja claim, tu yang advice macam-macam merapu tu. Okey, itu soalan satu saja daripada Puan Zanita tadi. Dia tanya, selepas minum 20 minit lepas minum, adakah normal jika buang air kecil? Masih dikira normal. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Puan Misah Khamisah, Waalaikumsalam. Nuriana Rahmat, ini orang baru ni, first time ni tengok chat. Waalaikumsalam. Siti Khadijah, Waalaikumsalam. Fauzia Ali, Waalaikumsalam. Limah Jamal, Waalaikumsalam. Ramlah Yunus. Alright, terima kasih kerana menonton. Harap anda dapat sesuatu. Dan jika anda ada soalan berkaitan kesihatan dan pemakanan, bukan perubatan saya tak boleh nak jawab. Tak boleh nak. Kalau saya jawab pun akan nampak terselah kebodohan, sebab bukan bidang saya. Kesihatan dan pemakanan, bukan perubatan. Okey, anda boleh pass soalan tu pada tim saya di caption. Dapatkan nombor tim saya, ada 3 orang tim yang kumpul soalan. Anda boleh pass, dan insyaAllah soalan tu saya akan semak dulu. Saya akan tengok benda yang saya boleh jawab, saya akan bantu untuk jawab. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.